Assalamualaikum. Kali ini kita bertemu dalam video berkenaan dengan kek ataupun dekorasi kek. Ini adalah gambar-gambar kek yang pernah saya buat. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan dan diamalkan, insya-Allah. Mula-mula kita perlukan blueberry filling sebesar ni, kek span 8 x 8 inci. Kemudian sapukan sedikit fresh cream di atas papan supaya kek ni tidak bergerak-gerak semasa kita menghias. Papan guna saiz 10 inci ya. Okey, nozzle yang saya gunakan nombor 34. Dan saya guna nozzle ini pula untuk bentuk rumput. Masukkan nozzle ke dalam piping bag yang dipotong sedikit di hujungnya. Kemudian isikan fresh cream ke dalam piping bag. Okey, seperti biasa sebelum kita potong kek kena tandakan dulu kek ni seperti ini. Jadi nanti selepas dipotong kita letak balik, kek tu akan kembali ke kedudukan asalnya. Okey, semasa memotong kek petak ni mata kita tertumpu kepada mata pisau yang paling hampir dengan kita. Jadi kita agak-agaklah jarak dia tu kita potong secara zigzag keliling kek dengan ukuran yang kita agak-agak sama gitu potong sehingga terasa putus, kemudian kita angkat. Okey. Kemudian yang kedua pun kita buat cara yang sama juga. Potong mesti secara zigzag supaya kek ni tidak hancur, dan kek ni mesti disimpan di dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 30 minit supaya kurang serdak dia nanti. Kalau kita tak masukkan dalam peti sejuk, bila kita potong bahagian dalam dia tu nanti akan jadi seperti hancur sedikit ya. Betulkan posisi kek di tengah-tengah papan. Okey. Untuk setiap lapisan kita gunakan setengah daripada kuantiti blueberry filling. Jika terlalu banyak, kita boleh kurangkan. Jika kita sapu blueberry filling itu terlalu tebal, nanti semasa memotong kek, kek tersebut akan terpisah. Blueberry yang banyak juga boleh menyebabkan kek ini akan terasa lebih manis. Bagi saya, jika blueberry ni disapu nipis begini masih terlihat lagi dia punya terlihat lagi kek tersebut, itu dah kira okey dah. Okey, ini pula tepi-tepi kek tersebut kita kena pipekan dengan fresh cream bentuk macam ni, dari tepi mulakan dari tepi. Seperti tembok macam tu. Kemudian isi seluruh permukaan tu dengan fresh cream, sama ada macam saya buat ni ataupun nak buat cara macam manalah, janji isi penuh. Okey. Tak perlu isi terlampau rapat-rapat sangat ya, dan jangan pula terlampau jarang-jarang sangat. Sebab kemudiannya kita akan sapu juga bagi rata menggunakan spatula. Sapuannya bermula daripada tepi kek ke tengah. Saya nak tambah bagi blueberry filling tadi, jika anda suka kek ni manis, letak lebih pun tak apalah. Kalau terasa lebih manis, kalau dia nanti dipotong, dia split pun, kalau anda tak kisah, it's okay. Ini kek ni semua terpulang kepada anda sendiri ya. Dan kalau kita buat kek ni juga, kita tengok siapakah yang tetamu-tetamu kita yang nak makan ataupun customer kita yang nak makan. Sebab kan kalau kita tahu dia kebanyakannya tidak suka makan benda-benda terlalu manis, kurangkanlah sedikit. Sapu nipis-nipis saja. Okey, kemudian seterusnya ulang balik langkah yang mula-mula tadi untuk layer yang kedua. Blueberry filling ni boleh digantikan dengan mango filling, kiwi filling, lemon filling, apa-apa yang ada dijual di tempat anda lah. Kalau filling tu tak habis pun tak kisah. Tidak semestinya anda perlu habiskan satu tapau tadi tu ya. Kemudian kita kemaskan tepi-tepi kek tu, mana-mana fresh cream berlebihan kita sapu bagi rata dan bersihkan papan.
Langkah seterusnya, kita salut semua fresh cream ke seluruh kek. Okey. Longkokkan fresh cream secukupnya di tengah-tengah kek. Kemudian gerak-gerakkan spatula tu dengan menarik-narik fresh cream tu ke tepi kek sehingga rata. Sapu rata-rata hingga ke tepi kek. Okey. Biar krim tu melepasi tepi kek tu ya. Jangan sapu ngam-ngam di tepi kek tu, biar terlebih sikit pun tak kisah. Kemudian ambil letakkan fresh cream di hujung spatula dan ratakan seperti ini di bahagian tepi pula. Okey. Kita lenggok-lenggokkan spatula tu di atas permukaan kek dengan sudut dalam lebih kurang 45 degree gitulah. Jangan flat ya. Melepas kek berbentuk 4 segi ni kan memang agak mencabar. Jadi seboleh-bolehnya gunakan fresh cream yang betul-betul cukup dipukul ataupun cukup kental, tapi bukan yang overbeat ya. Untuk di sudut tu pun kan buat begini. Lebihkan sedikit fresh cream daripada sisi yang sebelah sana tadi tu. Jadi biarkan berlebihan begini. Nampak hujung sudut tu, biarkan berlebihan begitu. Sebab kita nak dapatkan bentuk segi 4 yang sharp. Semasa melepas bahagian sisi kek ni, kita pergerakan spatula kita itu kadang-kadang membuatkan kek tu nampak ramping ya. Kalau saya kan dia lebih cenderung nak tepi tu masuk ke dalam. Yang bahagian tengah dia tu, bahagian tengah sisi tu. Kalau terjadi begitu jangan risau, tambah fresh cream, tampal lagi dan bagi dia rata. Bahagian hujung tu, sudut tu lah yang paling susah kita nak kemaskan. Cara dia begitu, ambil sedikit fresh cream di hujung spatula dan sapu biar lebih begini. Kemudian kita tarik begini ya. Okey. Yang sebelah tadi tarik ke sisi sebelah kanan, yang satu lagi ke sisi sebelah kiri. Macam ni ya. Kalau bentuk dia nampak macam dah berubah kan, tambah lagi fresh cream, sapu sehingga sudut dia betul-betul kita puas hati macam ni. Sebab itulah fresh cream kita ni kena cukup kental. Jika tidak, bila fresh cream tu dah mula lembik sedikit, susah kita nak dapatkan sudut ni sebab kita asyik sapu saja kan. Kalau kek bulat kita tidak perlu sapu-sapu begini. Beginilah sudut yang kita mahu ya untuk kek segi 4. Kita buat cara yang sama untuk keempat-empat sudut. Cara layangkan spatula di sisi seperti ini ya. Jangan buat terus sampai ke hujung seperti ini. Okey, jadi di hujungnya itu ada lebihan sedikit gitu, nampak? Okey, cara yang betul, sapu, kemudian bila nak angkat spatula kita tolak balik ke tengah. Okey. Untuk bahagian sisi ni, begini cara dia ya, menyapu fresh cream. Kena patah balik ke belakang bila kita sapu. Erti dia penghujung sapuan kita tu kena patah balik ke belakang supaya kita mudah untuk mendapatkan bentuk yang lurus. Dan sebaik-baiknya sebelah atas dia ni akan ternaik sedikit fresh cream tu seperti tembok ya. Macam seperti video saya sebelum ni. Okey, nampak tu tepi-tepi kek tu yang sebelah di bahagian atas supaya kita mudah untuk kita meratakan fresh cream yang di sebelah atas pula. Okey, ini kita nak tajamkan sudut dia kan. Kalau kurang tambah fresh cream. Yang sebelah ni tarik ke kiri, yang satu
yang sudut sebelah kanan pula tarik ke kanan. Okey, begini contoh dia. Ini adalah cara yang saya guna selama saya menghias kek. Mungkin kalau anda ada cara yang lain terpulang, janji cara tu selesa dan hasilnya seperti yang anda inginkan. Okey, tarik ke tengah fresh cream yang di tepi tu untuk meratakan sudutnya sudut sebelah tepi tu kan. Nampak dia jadi tajam dan kemas. Dan masa melayangkan tu macam video saya sebelum ni juga, sapuan tu kenalah menaik. Ini cek ketebalan fresh cream. Okey, sekarang kita meratakan saja bahagian atas ini. Layangkan dengan lembut ya. Semasa ini step untuk mengemaskan tepi-tepi kek dan semua permukaan kek supaya lebih halus, kemas dan berbentuk segi empat. Okey, sekarang kita cek ketebalan fresh cream pada kek. Jika kurang, tambahlah fresh cream lagi. Jika berlebihan, kurangkan dengan menyapu sambil menekan sedikit supaya fresh cream tu boleh terangkat. Tapi pastikan sapuan tu sambil mengurangkan kuantiti fresh cream di atas dan sambil tu meratakan. Sekarang kita kemaskan tepi-tepi kek ni, bersihkan. Sapu lebihan fresh cream tu dengan spatula ataupun lap dengan tisu. Jika ada fresh cream yang nipis, tambahkan saja ya. Okey, untuk kali ini untuk hiasan tepi dia, saya letakkan chocolate chip. Chocolate rice. Masa video saya yang pertama tu saya letakkan di semua permukaan tepi ni kan. Kali ini saya buat setengah saja. Okey. Cara dia sama juga. Lepas kita lekatkan, kita ketuk-ketuk, bersihkan papan. Kemudian menggunakan spatula, kita tekan-tekan ke tepi coklat rice tersebut supaya nampak lebih kemas. Seterusnya letakkan sedikit pewarna hijau pada fresh cream. Tidak perlu gaul rata untuk mendapatkan kesan 2 ton warna. Kemudian saya buat garisan seperti ini seolah-olah petak pada padang bola sepak. Ni saya tandakan tempat tiang gol tu supaya sebab saya nak dia berada di tengah-tengah kek tu. Kemudian saya buat separuh bulatan di hujungnya. Untuk rumput padang bola ni, saya tidak pump rumputnya panjang-panjang sebab saya tidak mahu dia kelihatan seperti lalang. Saya mulakan daripada tepi sebab saya mahu mengekalkan bentuk 4 segi kek ni. Macam ni kan? Yang ini panjang ni, kita tidak mahu begitu. Kita boleh angkat atau tarik menggunakan sudu. Kemudian kita pump semula lah. Kita perlukan pendek-pendek begini saja untuk padang bola. Kita kena pastikan bila kita keluar, kita picit piping bag tu, fresh cream yang keluar tu kenalah mencecah ke atas permukaan kek dan dia melekat. Jangan bila kita tarik, dia akan terikut sekali. Bila dia dah melekat tu, kita pump dan masa menarik tu, sambil melepaskan picitan pada piping bag tu, kita tarik ke atas. Jadi nampak kesan dia memanjang. Jangan pula pump rumput tu terlampau pendek ya. Nanti nampak macam seperti kita membuat biskut sawah pula. Dan masa ni kita kemaskan tepi-tepinya kalau ada terkeluar begini.
nozzle bentuk rumput ni bila kita dah pump banyak-banyak, dia akan keluar nanti bentuk dia yang tidak cantik atau tidak kemas. Jadi macam mana caranya supaya dia jadi kemas semula? Kita celupkan sedikit hujung nozzle tu dengan air panas. Celupkan sekejap saja, kemudian kita pump keluar sedikit fresh cream dan kita boleh mula hias semula di atas kek kita. Okey. Okey, tengok ni, saya hias bahagian tepi dulu ya, jangan pump di bahagian dalam. Sebab kita nak bentuk kek kita kekal bentuk segi empat. Sudah selesai kita pump bahagian tepi, barulah kita isi di bahagian dalam. Jika hujung nozzle kita jadi macam ni, dia nampak macam penuh dengan fresh cream, ambil air panas macam saya cakap tadi, celupkan sekejap begitu saja dan tekap-tekapkan dengan tisu dan keluarkan sedikit fresh cream. Nampak? Dia nampak bentuk dia lagi lebih cantik dan kemas. Kemudian kita terus pump isi ruangan kosong tu dan seboleh-bolehnya jangan terlihat permukaan kek yang berwarna putih. Okey, ini saya punya nozzle dah macam tersumbat. Jadi kalau dah tersumbat, kena keluarkan semua fresh cream dan celupkan separuh daripada nozzle tu dengan air panas. Kemudian keluarkan. Jadi biar apa yang berkumpal di dalam tu cair dan keluar. Dan tekapkan dengan tisu, tapi jangan digosok-gosok ya. Kalau gosok-gosok nanti serat di tisu tu akan melekat pada hujung nozzle tu. Lagi tak cantik bila dipump. Okey, ni kita test, keluarkan sedikit dulu. Bila dah fresh cream tu keluar dengan lancar, okey, kita boleh sambung menghias. Dia memang akan berulang kali begini ya. Jadi kalau guna nozzle ni memang perlu sabar. Dan ini pun satu kesilapan jika kita pump. Itu saya maksudkan tadi, jangan jadi seperti biskut sawah. Panjang dia yang sesuai seperti ini untuk padang bola. Dan pastikan semasa mempump tu jangan tertindih garisan putih yang kita buat tadi ya. Okey, kalau saya yang begini pun tidak cantik. Dia terlalu pendek seperti yang saya cakap tadi. Tu nampak dia pendek-pendek saja. Nampak macam just biji-biji itu. Dia kena ada apa orang cakap? Kena ada macam menaik sikitlah, nampak macam rumput sikit. Macam anak-anak rumput. Okey, kemudian kita teruskan penuhkan semua ruang kosong dengan rumput. Macam ini pun kan saya buat di tepi-tepi dulu. Jangan buat di tengah terus. Buat tepi dulu, kemudian baru isi yang bahagian tengah. Sebab kita nak mengekalkan bentuk yang tu, square tu, garisan putih tu. Okey. Okey, seperti ini. Sama juga. Buat di tepi-tepi dia dulu, kemudian baru isi yang di tengah. Okey, untuk tepi pula, saya letakkan, saya pumpkan nozzle tu, rumput tu, memanjang, lebih panjang daripada yang di atas. Okey, ini contoh kalau rumput yang panjang, nak buat rumput yang panjang. Seterusnya kita letakkanlah kita punya tiang gol ni tadi. Okey, untuk ni kalau anda beli ni di kedai bakery atau tempat-tempat bahan jual kek, dia ada 2 set. 2 set tiang gol dan 3 orang yang memakai jersey biru dan 3 lagi memakai jersey merah. Kalau nak guna semua patung tu, buat kek 8x8 inci 2 biji, kemudian sambungkan kek tu. Jadi bentuk dia jadi bukan lagi 4 segi sama tapi 4 segi tepat. Ini saya gunakan kek 8x8 saja. Jadi saya buat separuh padang saya. Jadi saya gunakan
tiga patung ni sajalah. Okey, letaklah di mana-mana yang rasa dia patut. Dan begini. Tak begini saja. Dan dah siap. Macam kek padang bola ni sebab dia berumput kan dia lebih sesuai jika ditulis tulis ucapan dia di atas papan. Jadi kalau anda, sebab papan saya ni terlalu besar, kalau macam anda nak guna yang sesuai, kenalah 3 inci lebih besar daripada kek. Kalau tidak mau tulis di papan, kek 8 inci, guna papan 10 inci. Kalau nak tulis atas papan, kek 8 inci, gunalah papan saiz 11 inci. Cara menulis pula, sebaik-baiknya kita mulakan pam. Permulaan pam kita tu, kita picit sehingga dia menggelembung sedikit seperti belon. Kemudian kita tariklah, kita tulis. Dan bila kita nak berhenti, kita pam juga sedikit dari seperti belon. Supaya tulisan kita tu, bila kita angkat nozzle tu, tulisan tu tidak tertarik. Huruf tu tidak nampak tertarik. Saya harap anda faham maksud saya ni. Sebab itulah tulisan saya nampak seperti ada biji-biji tu kan, nampak tak? Jika kita ada buat kesilapan, sapu sahaja menggunakan tisu atau tarik menggunakan toothpick. Okey, saya ulang sekali lagi. Untuk memulakan tulisan, kena pam sehingga dia nampak membulat sedikit. Artinya dia sudah firm set. Dia sudah firm melekat fresh cream tu di atas papan. Kemudian kita tarik huruf yang kita nak buat tu. Bila kita nak angkat semula kita punya nozzle tu, pam dia biar dia nampak membulat sedikit. Lepas tu baru tarik. Tengok saya letak tu hujung dia bulat sedikit. Okay, nampak setiap kali tulisan saya hujung yang tempat saya berhenti tu dia akan macam ada bulat kan sedikit. Itu mengelakkan bila kita tarik fresh cream tu akan tertarik sekali. Sebab nak membetulkan tulisan ni susah, terutama sekali tulisan yang berada di atas kek. Lagi satu perkara saya nak bagi tahu, jika kita menggunakan papan yang tidak sesuai dengan saiz kek, kek kita akan nampak kecil dan tidak menarik. Sebab itulah kita kena gunakan papan yang 2 inci lebih besar daripada kek. Jika kita nak hias letak bunga atau tulisan di papan, kita gunakan papan yang bersaiz 3 inci lebih besar daripada kek tersebut. Beginilah hasil dia, kek yang sudah siap dihias. Mungkin anda boleh hias dengan cara yang lebih kreatif lagi. Saya harap jika anda mencuba nanti, hasil anda akan lebih cantik lagi daripada ini. Beginilah hasilnya dan anda boleh lihat bagaimana kek tersebut nampak kecil jika menggunakan papan yang kurang sesuai. Yang ini pula semasa menyambut hari jadi, saya perasan sebelum memotong kek, saya perasan tahunnya tersalah. Jadi cara nak membetulkan, tarik dengan toothpick, kemudian sapu dengan tisu. Barulah kita betulkan tulisan tersebut. Jika kita tidak menulis menggunakan tulisan yang bersambung, mudah bagi kita untuk membetulkan tulisan nanti. Kalau saya syorkan tulis sebiji-sebiji untuk setiap huruf dan angka. Kek blueberry yang dipotong akan kelihatan seperti ini. Sekian perkongsian saya. Sekiranya ingin jadikan gambar-gambar kek saya sebagai rujukan, sila ke page Facebook Kalsum Cake House. Link ada saya kongsikan di ruangan description. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.